Salam dan salam sejahtera. PM terjadi letak jawatan. So, UMNO macam mana? So, inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Nah, di sini kita tahu bahawa Perdana Menteri ini menjadi Perdana Menteri bukan dengan laluan mudah. Perdana Menteri ini menjadi Perdana Menteri berlaku setelah sepatutnya karya politik Perdana Menteri ini sudah tidak ada lagi. Yang mana kita tahu dia telah dibuang daripada UMNO dan dia telah berjaya masuk kembali kepada politik ini setelah berlakunya Parti Bersatu ini ditubuhkan, yang mana mereka waktu itu dengan liciknya bergabung dengan PH. Dan disinilah berlakunya dia menjadi Perdana Menteri yang kita lihat hari ini. Cerita panjangnya tak perlulah, rakyat semua tahu. Jadi di sini kita lihat. Dan apabila kita lihat hari ini, dia mengumumkan bahawa dia tidak akan letak jawatan dan akan membuat undi percaya atau tidak percaya di Dewan Rakyat. Ini adalah satu signal yang kita tahu bahawa inilah sebab akibatnya daripada UMNO sendiri. Yang mana semalam saya ada 4 perkara yang saya semak semalam yang dikatakan oleh Presiden UMNO apabila dia umumkan untuk keluar daripada kerajaan. Perkara yang pertama adalah dia mengatakan bahawa memihak kepada Yang di-Pertuan Agong, tidak mempertahankan Perdana Menteri. Ini satu. Tidak mempertahankan Perdana Menteri maknanya masih menyokong kerajaan. Ini perlu kita dengar perhalusi ayat ini. Menyanggah titah Yang di-Pertuan Agong dan mempersendakan baginda. Ini juga melibatkan hanya personalnya itu Perdana Menteri. Yang ketiga, Majlis Kerja Tertinggi UMNO menarik balik sokongan. Sokongan kepada siapa? Kepada Perdana Menteri juga. Hanya Perdana Menteri sahaja. Dan yang keempat, mengatakan letak jawatan PM secara kehormat. So, ini adalah UMNO cuma mendesak Perdana Menteri untuk letak jawatan. Ini kita harus ingat dan kita harus dengar. Ini adalah perancangan rapi yang tersusun, yang mana cuba mereka membuat secara agak halus supaya tidak terlihat oleh rakyat bahawa mereka hanya nak Perdana Menteri yang letak jawatan. Jadi kenapa hari ini Perdana Menteri mengatakan bahawa beliau mempunyai cukup sokongan? Kerana inilah, kerana yang Presiden UMNO tak mahu hanya Perdana Menteri ini, tetapi mereka mahu kerajaan ini kerana UMNO nak berkuasa dan mereka nak Perdana Menteri ini letak jawatan. Apabila Perdana Menteri ini letak jawatan, maka UMNO yang berkuasa. Sebab itu pada pandangan saya, kerajaan ini kalau masih kekal dengan Perdana Menteri yang ada hari ini, ya samalah. Tak payah letak jawatan kerana UMNO tak nak tarik sokongan bukan kepada kerajaan tapi kepada Perdana Menteri. Ini kita rakyat kena dengar dan pahalusi. Ini adalah satu kelicikan yang UMNO cuba mainkan. Jadi Perdana Menteri tidak akan letak jawatan kerana cukup majoriti. Tak percaya, kita tunggu di sidang parlimen nanti. Dia akan mendapat sokongan juga. Kalau UMNO tak nak sokong dia di waktu persidangan ataupun undi percaya atau tidak percaya ini nanti, memang dia akan tumbang ataupun dia akan letak jawatan. Tetapi UMNO harus tidak akan bergabung dengan mereka. Kalau mereka masih nak kerajaan yang ada hari ini dan UMNO nak jadi Perdana Menteri, ini adalah tidak ada demokrasi pada saya di kerajaan yang ada, di kerajaan Malaysia yang ada ni. Kerana parti UMNO dah kalah, parti PAS dah kalah, dan yang mana kita tahu hari ini pun parti yang bergabung dengan mereka mengkhianat daripada PH yang lalu, dan mereka membuat kumpulan parti mereka untuk memerintah hari ini. Ini pun sudah kita lihat mengkhianati. Sepatutnya mereka yang kalah ini tidak boleh bersuara, tidak boleh merampas kuasa, dan tidak boleh membuat bentuk kerajaan yang baru, dan sepatutnya mandat itu diteruskan oleh PH. Tetapi kerana kelicikan mereka semua ini, maka rampasan ini telah berlaku. Inilah yang kita lihat hari ini. UMNO nak ambil kuasa, bukannya nak mereka nak untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan kerajaan yang ada ni dan tukar dengan kerajaan baru, tidak. Sebab itu Cogan kata UMNO yang ada ni masih dia gunakan DAP ni, masih lagi mereka pakai kerana mereka nak jatuhkan Perdana Menteri satu orang saja. Dan dia tahu sokongan tu masih ada. Ini yang UMNO nak, dan UMNO ingin kekalkan diri mereka dalam kerajaan ini, dan mereka lah Perdana Menteri kerana kuasa ini
akan digunakan oleh UMNO untuk membentuk kekuatan UMNO di PRU ke-15. Ini sahaja pada pandangan saya, dan ini adalah jelas. Itulah saya berkatakan 4 perkara yang Presiden UMNO sebut semalam ini jelas-jelas tidak menolak ataupun tidak mengatakan bahwa mereka tidak menyokong kerajaan yang ada, tetapi hanya menolak Perdana Menteri. Dan kita tahu bahwa Najib juga sendiri pernah membuat sidang live dia dengan mengatakan bahwa hanya menolak Perdana Menteri dengan jelas. Ini mereka nak mengelirukan rakyat bahwa seolah-olah kita rakyat mendengar bahwa UMNO tarik sokongan. Dan kita pikir apabila UMNO tarik sokongan bermakna kerajaan ini akan tumbang. UMNO hanya menarik sokongan daripada Perdana Menteri. Ini jelas. Saya baca semula ya. Memihak kepada Yang di-Pertuan Agong, tidak mempertahankan Perdana Menteri. Jelas. Menyanggah titah Yang di-Pertuan Agong dan mempersendakan Baginda. Ini juga jelas. Majlis Kerja Tertinggi UMNO menarik balik sokongan. Ini juga jelas. Dan letak jawatan PM secara kehormat. Ini jelas. Dan UMNO nak mereka kekal berkuasa kerana UMNO tahu pemimpin yang ada dalam kerajaan yang terbentuk dinamakan Perikatan Nasional ni, mereka dah tahu bahawa pemimpin ini semuanya rakus dengan jawatan, yang mana kita tahu orang-orang PAS ni tidak pernah berada di tampuk kekuasaan pemerintahan pusat. Apabila mereka mendapat jawatan menteri, mereka tidak akan goyang, tidak akan lari. Cakaplah siapa pun yang jadi pemimpin waktu itu, yang penting mereka ada di situ dan jawatan mereka ada. Mereka tidak akan keluar. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang dah lompat nih. Mereka ni yang mana kata-kata yang ada nih, yang dah melompat kepada kerajaan yang ada nih, mereka ini adalah sebilangan daripada orang yang kita lihat mempunyai masalah, seperti kita tahulah kes-kes di mahkamah apa semua, ataupun masalah dengan LHSDN lah apa semua, ada semua. Jadi mereka melompat hari ini. Apabila besok, kalau contohnya Perdana Menteri ini letak jawatan, UMNO berkuasa, mereka ni nak lompat, UMNO juga akan menggunakan kuasa yang sama, yang mana kita lihat hari ini yang dikatakan oleh pemimpin UMNO sendiri seolah-olah pemimpin ini zalim lah buat begitu begini, tapi yang sebelum ini dilakukan oleh mereka juga. Dan kalau mereka berkuasa nanti, mereka gunakan hal yang sama dengan pentadbiran negara ini. Karena corak pemerintahan yang ada di negara kita hari ini samalah dengan pemerintahan yang berlaku di zaman Barisan Nasional dahulu. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Dan cara mereka untuk kekal berkuasa dengan apa cara sekalipun. Kita lihat MP-MP hari ini diambil keterangan di balai polis kerana berkumpul waktu nak masuk sidang parlimen. Tetapi kita dengan jelas juga tahu bahawa undang-undang tidak boleh menghalang ahli parlimen untuk masuk dewan. Kamu tutup dewan parlimen, blok semua jalan, lepas tu ahli parlimen semua dah datang, nak pergi ke rumah mereka sendiri, kamu orang pula nak halang. Lepas itu hari ini buat laporan polis. Ini adalah sesuatu yang pada saya putar alam politik, yang mana siapa yang nak menjebakkan diri dalam politik ini, maka bersedialah. Nak jadi orang baik ni susah. Memang itulah hakikat. Dan sebagai pemimpin politik yang nak menjadi pemimpin politik baik, ia terpaksa terima dan telan, yang mana yang kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah yang berlaku. Apabila dia masuk keluar penjara, hampir separuh daripada kehidupan dia di penjara. Jadi ini adalah satu perjuangan yang mana kita lihat mereka yang bermain dengan politik kotor akan naik ke atas, akan memerintah negara, tetapi keadaan kita akan terbukti juga apabila apa yang berlaku hari ini, yang mana dulu pemerintahan Barisan Nasional memerintah negara ini dengan mereka tidak begitu cermat dengan ekonomi dan simpanan kita punya wang negara apa semua, dan hari ini kita tahu hutang makin bertambah. Dan jangan mereka fikir bahawa apabila mereka memerintah maka hutang itu akan turun. Hutang itu kalau tanpa seorang pemimpin yang betul-betul hebat, jangan main-main, kita akan boleh menjadi negara bankrupt dengan kerakusan mereka ini. Mereka tak apa, mereka dah selamat, tetapi kita rakyat akan menderita di waktu itu. Jadi pemimpin-pemimpin ini kita harus lihat
Tetapi untuk waktu ini kita rakyat tidak dapat bersuara karena yang berkuasa mereka semua. Yang nak membentuk kerajaan hari ini mereka, karena yang diguna pakai adalah ahli parlimen untuk menentukan hala tuju negara. Tetapi di awalnya adalah daripada kita rakyat untuk memberi mereka ruang, mereka menang dalam pilihan raya. Jadi di PRU ke-15 ini nanti satunya kita tolak lah pemimpin yang tidak berguna nih. So itulah pandangan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.